Saya Rosmi bin Abu yang juga adalah fandi dalam TUI Capital Berhad yang dipertanggungjawab di bahagian pengumpulan dan pentadbiran aset-aset warisan yang kemudiannya sebagai gold backup asset dan juga gold backup currencies yang akan berlaku dalam tahun 2022, bahkan bila-bila masa sahaja. Saya telah mengikuti lawatan DSZA boleh dikatakan keseluruhan negara-negara di Asia sebagai tempat-tempat sumber aset warisan yang kebanyakannya berada di Luzon, Mindanao, Ho Chi Minh, Bangkok, Hong Kong, Vientiane, Laos dan Phnom Penh. Bahkan di domestik sendiri seperti di Johor serta juga di Kuala Lumpur. Aset-aset warisan ini kebanyakannya yang kami uruskan iaitu seperti German External Loan 1924, Golden Gun 5/7 Bullet, Super Patchley, Golden Trumpet, Golden Buddha, FRB, FRN, TOV, Chinese Farmer dan Mother Box Zimbabwe. Di Vietnam, kami mempunyai 3 juta Mother Box Zimbabwe dan 2.100.000 Mother Box NIQD. Dalam urusan aset warisan ini telah menjadi luar biasa kepada saya kerana harga tawaran oleh American Department of Defense, American Treasury, G20 dan sovereign buyer adalah di luar jangkauan fikiran biasa akademik kerana saya terlibat secara langsung dalam pemulihan dan penembusan. Di Zurich, saya secara peribadi mengikuti DSZA sebanyak 9 kali dalam tempoh 6 bulan. Di Zurich lah saya mempelajari ilmu matematik baru, keuangan yang melibatkan quadrillion, quintillion, octillion, decillion, ventillion, centillion, bicentillion dan yang paling besar yang pernah saya secara terbukti melibatkan mirillion iaitu 30,000 biji kosong. Perkara terbaru yang berlaku pada 19 Ogos 2022, Presiden Nation of Hawaii, Kahalele, melantik beliau sebagai Chancellor dan penasihat keuangan dan ekonomi kepada Presiden itu sendiri. Bahkan di ZA telah pun menubuhkan syarikat Reserve Bank iaitu Nation of Hawaii Sedia Berhad bagi menambah nilai ekonomi khususnya domestic direct investment untuk Nation of Hawaii. Walaupun Nation of Hawaii mempunyai GDP 59,000 setahun. Tugas saya selaku Head of Department kepada aset warisan iaitu pencairan melalui pemulihan dan penebusan untuk mengumpul dana tunai sebagai supply kepada permintaan bagi pembiayaan projek-projek di bawah skim transformasi pembiayaan projek berasaskan kejuruteraan alternatif keuangan yang dikumpul sejak 2012 diketuai oleh Encik Sani Mahad sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Antarabangsa yang memikul tanggungjawab untuk projek-projek domestik dan global yang merupakan demand kepada supply yang diuruskan oleh jabatan yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk aset warisan. Dalam bab transformasi pembiayaan projek akan dibuat oleh Encik Sani yang akan dibuat melalui media sosial. Kalaulah saya bercakap dengan insan-insan berakademik biasa matematika, mereka sudah pasti tidak percaya dan menafikan bahkan menganggap kumpulan kami adalah gila untuk orang-orang di sebelah Asia. Bagi orang-orang yang di sebelah Barat, yang awal tamadun kira-kira keuangan, khususnya di Amerika dan di Eropah, telah faham sebab itulah mereka mengejar kami untuk mendapatkan aset warisan yang kebanyakannya dalam tahun 1928 sehingga 1934. Mereka mengandaikan bayaran dengan 4% setahun, faedah yang telah menjangkau sehingga 94 tahun. Of these units, those numbers are so huge
in billions and trillions and quintillions, quadrillions and quintillions, that those numbers have to be attached with a central bank. Only a central bank is able to use such large volume numbers. The primary banks or the prime banks, the commercial banks, don't have the license to cover this big number. They normally have the license going up to any numbers of hundreds of billions, or maybe just 1 or 2 trillion, or up to 5 trillion maximum. You don't hear of the commercial banks or the prime banks engaging in these unless they have been given the right to redeem, the license to redeem. Maka betul lah kira-kira matematik kuadrilion dan seterusnya. Untuk makluman sahabat-sahabat di luar sana, untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu bahawa DZA telah ditunangi oleh pihak penebusan dan pemulihan aset warisan yang berupayaan di peringkat dunia, iaitu Amerika DOD, Amerika Treasury, G20, bahkan daripada China, iaitu sovereign buyer. Bank-bank pembayar yang dilantik oleh mereka tadi diketuai oleh Wells Fargo Bank yang nanti akan dipanggil Bank Asset, HSBC, Bank of America, ANZ Bank, iaitu DOD di New Zealand, AMN AMRO di Netherlands, dan JP Morgan Chase Bank di North America. Bayaran yang ditetapkan melalui mata wang fiat antara 1 sehingga 10%, sementara bakinya melalui digital currency bersistemkan QFS. Pihak pembayar telah memberi garis panduan untuk projek-projek kemanusiaan sehingga 80%. Yang kami masukkan projek-projek kemanusiaan ini melibatkan mangsa-mangsa perang, mangsa-mangsa taufan banjir, mangsa-mangsa penyakit dan juga mangsa-mangsa tsunami yang di luar jangkaan. Saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa kerana memberi hidayah kepada fikiran saya yang terbuka seluas-luasnya dalam ilmu keuangan matematika yang akan datang di mana juta, bilion dan trilion dikira out of date. Tidak menjadi pelik sekiranya DZA secara peribadi digelar Global Monetary Innovator and Designer akan dianugerahkan doktor kehormat. Walau bagaimanapun, DZA difitnah dan dihina oleh bangsanya dan penganut agamanya, tetapi bagi saya, yang mengikuti DZA melebihi dari 10 negara. Dalam urusan penembusan, tetap mengatakan bahawa beliau adalah pilihan. Tambahan lagi, beliau adalah sebangsa dan seagama dengan saya. Cuma berbeza beliau orang Kelantan, saya orang Negeri Sembilan. Saya bersyukur, walaupun keuzuran yang dilalui oleh beliau sejak hampir 2 tahun, tetapi beliau masih bekerja kuat yang dianggap 24/7. Kebanyakan ucapan beliau adalah soal kemanusiaan, kenegaraan, agama dan bangsa. Sebagai akhirnya, saya dengan berbesar hati mengajak insan-insan yang berfikiran dalam kotak. Marilah bersama-sama kita yang berfikiran kotak baru, khususnya ilmu ekonomi, berasaskan keuangan baru muka bumi. Sekian, terima kasih.